Kementerian Kesihatan Malaysia telah buat satu kesilapan yang pada pendapat saya agak besar. Apa yang saya maksudkan adalah poster ini. Okey, ini daripada official Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia bercakap tentang keburukan zero sugar ataupun pengganti gula seperti aspartame, stevia, saccharin, advantame, SK sebab penggunaan pengganti gula ini yang berpanjangan boleh memudaratkan dan meningkatkan risiko pertambahan berat badan, penyakit kardiovaskular dan juga diabetes. Okey, tak ada masalah. Poster yang menyebarkan tentang info kesihatan itu adalah tugas KKM. Tapi masalahnya dalam 2 tahun lepas, Facebook page nutritionist KKM yang official, dia kata untuk ganti gula putih, anda boleh mendapat manfaat ataupun dapat kebaikan daripada penggunaan pemanis tanpa kalori. Dan pemanis yang sama juga dinyatakan. Okay, kita ada saccharin, neotame, aspartame, sucralose, stevia, SK. Jadi anda boleh nampak sebelum ni KKM cakap pemanis tanpa kalori ni bagus, okey, boleh guna. Dan baru-baru ni cakap bahaya. Tapi bukan sekadar bahaya biasa. Boleh menyebabkan kenaikan berat badan, penyakit jantung dan juga diabetes. Jadi kenapa saya nampak benda ni lah satu masalah yang besar adalah saya adalah seorang nutritionist dan saya adalah seorang yang berasaskan sains. Jadi sebenarnya tak ada masalah untuk buat poster-poster ni. Tapi bila dah jadi macam ni, dia akan menimbulkan kekeliruan sebab sebelum ni cakap boleh, sekarang cakap tak boleh. Jadi sebab itulah kenapa poster-poster macam ni perlu ada rujukan dan juga reference. Sebab kita nak tahu daripada mana KKM mendapat sumber informasi ini. Untuk info yang sedia kala orang tahu, contoh merokok menyebabkan kanser dan masalah kardiovaskular yang lain, itu pada pendapat saya okey lah, boleh lepas lah kalau tak include reference ataupun rujukan ni. Tapi untuk benda yang macam ni, informasi yang bercanggah sebelum ni kata tak boleh, sekarang boleh, kita perlu tahu dari mana KKM dapat sumber ini supaya kita pun boleh percaya. Jadi sebagai seorang yang berasaskan sains, saya nak tahu dari mana mereka mendapat sumber ini dan boleh tak anda percaya daripada poster ini. Kita akan tengok kajian yang pertama. Okey, saya rasa saya dapat tahu datang daripada mana mereka buat klaim yang penggunaan pemanis tanpa kalori ni boleh menaikkan berat badan. Mungkin daripada kajian 2010 ni, di mana dia mengatakan berdasarkan data epidemiological iaitu data kepada penduduk, ada hubungan positif antara penggunaan pemanis tiruan ni dan juga kenaikan berat badan. Tapi ini baru satu kajian daripada 2010. Kalau kita tengok kajian yang lain juga, ada yang kata kesannya positif ataupun tak ada kesan langsung. Contohnya, kajian ni dia kata tiada kesan signifikan ataupun bermanfaat daripada penggunaan pemanis tiruan ni atas berat badan dan juga glycemic control. Glycemic ni adalah kawalan gula dalam darah. Jadi dia kata tak ada kesan signifikan pun, tak kisah. Lepas tu kajian ini pula dalam pengawalan berat badan kanak-kanak, dia kata penggantian gula pasir biasa, gula putih dengan pemanis tanpa kalori ni boleh mengurangkan berat badan dan juga pengumpulan lemak dalam kanak-kanak berat badan biasa. Jadi kajian ni pula kata kesannya positif. Okey, seterusnya kajian yang membandingkan gula sukros ataupun gula putih biasa dengan pengambilan pemanis tanpa kalori. Grup yang ambil gula biasa naik berat badan, lemak, manakala kesan yang sama tidak nampak dalam grup yang ambil pemanis tiruan ini. Jadi anda nampak kenapa bila KKM post yang ambil pemanis tiruan ni boleh naikkan berat badan, saya rasa macam macam tak betul ni. Sebab in teori, pemanis tiruan adalah pemanis tanpa kalori. Zero kalori. Jadi sebab itu, in teori, dia tak boleh menaikkan berat badan. Dan anda perlu tahu, perkaitan positif tidak bermaksud punca. Dia kata, orang yang ambil pemanis tanpa kalori ini lebih cenderung kepada kenaikan berat badan. Tapi tidak bermakna pengambilan pemanis tanpa kalori ini menyebabkan kenaikan berat tersebut. Dia hanyalah perkaitan. Okey, saya berikan satu contoh. Satu kajian ni dia mendapati apabila makin ramai orang makan aiskrim, makin tinggi kadar sunburn. Jadi adakah aiskrim itu sendiri menyebabkan sunburn? Tidak, itu hanyalah perkaitan ataupun correlation. Punca sebenar actually, apabila cuaca panas, makin ramai orang ambil aiskrim dan cuaca panas dan juga matahari itulah sebenarnya yang menyebabkan sunburn tersebut. Correlation doesn't imply causation. Perkaitan tidak bermakna penyebab. Klaim yang berikutnya, adakah penggunaan pemanis tiruan artificial sweetener ni boleh menyebabkan sakit jantung ataupun penyakit kardiovaskular yang lain? Saya rasa poster ni ambil daripada kajian ni lah, 2022. Jadi daripada konklusi ini, dia kata, dapatan daripada kajian berskala besar ini mendapati kemungkinan kesan yang langsung daripada penggunaan pemanis tiruan yang tinggi dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular ataupun penyakit jantung. Tapi penulis kajian ini juga kata ini masih lagi topik yang kontroversial dan
sekarang ini masih lagi dikaji semula oleh European Food Safety Authority. Jadi mereka sendiri pun acknowledge yang benda ni pun masih kontroversi, tak begitu kukuh dan pelbagai kajian lain lagi diperlukan untuk kita nak betul-betul tahu adakah pemanis tanpa kalori ni boleh menyebabkan penyakit jantung. Dan seperti biasa kita tengok juga kepada kajian-kajian lain sebab daripada satu kajian saja kita tak boleh nak buatkan rumusan. Okey, ini sebenarnya lebih latest iaitu 20 Jun 2023. The effect of artificial sweetener on the cardiovascular system is still unclear. Masih lagi tidak jelas dan jauh pelbagai kajian lagi diperlukan untuk kita mendapat jawapan yang lebih kukuh. Itu adalah konklusinya lah, tapi baguslah ada kajian terkini yang masih lagi nak mengetahui tentang perkara ini. Okey, next kita akan tengok tentang diabetes ataupun dari segi insulin resistant lah. Poster itu juga mungkin petik daripada kajian inilah 2020. Dia kata kajian ini menunjukkan bahawa penggunaan pemanis tiruan yang berpanjangan mempunyai kesan terhadap insulin resistant. Okey, kita tengok satu lagi kajian 2022 juga. Adakah penggunaan pemanis tiruan ni bermanfaat untuk pesakit kencing manis? Kelebihan dan kekurangannya. Okey, saya suka dengan kajian ni sebab dia tengok kedua-dua potensi kebaikan serta potensi keburukan yang ada. Dan saya rumuskan untuk anda, dia kata peranan pemanis tiruan ni dari segi rawatan kencing manis dan obesiti patut dipertimbangkan. Sebab apa? Yes, in teori artificial sweetener ni zero kalori, tak ada gula, jadi in teori tidak akan menyebabkan kesan terhadap kencing manis ataupun gula dalam darah lah. Jadi boleh dipertimbangkan untuk penggunaan pencegahan serta membantulah orang kencing manis ni. Dan untuk kita manfaatkan kebaikan artificial sweetener dalam rawatan, lebih banyak kajian lanjut diperlukan. Jadi anda boleh nampak kesalahan ataupun ketidaktepatan daripada poster original yang kata zero sugar ni tak bagus, iaitu klaim naik berat badan, klaim penyakit kardiovaskular dan juga klaim diabetes ni masih lagi tidak kukuh dan banyak lagi kajian yang diperlukan untuk kita tahu secara konklusif yang benda ini betul-betul bahaya. Okey, ada kajian yang kata bermanfaat, ada kajian yang kata oh mungkin bahaya dan ada kajian juga yang kata tak ada kesan langsung. Jadi tidak seharusnya lah keluarkan poster yang katakan benda ni bahaya tanpa bukti yang kukuh dan tanpa rujukan diletakkan untuk orang yang seperti saya nak tahu tu, nak tahu lebih lanjut daripada sumber mana mereka dapatkan klaim ini. Jadi apa yang boleh dibuat untuk membaiki ataupun memperbetulkan perkara seperti ini adalah letakkan reference pada poster anda. Yes, memang bagus nak letakkan poster yang ada infografik, yang color-color, ada gambar, ada ikon semua ni sebab KKM adalah untuk masyarakat umum dan segelintir saja yang boleh baca kertas kajian ni. Jadi tugas poster ni adalah untuk rumuskan dan memudahkan untuk orang baca dan faham. Tapi tidak bermakna rujukan ni patut dibuang. Apa yang boleh buat adalah seperti ini, di mana dia letakkan rujukan kecil saja dekat bawah pada poster itu supaya orang boleh tahu. Dan satu lagi cara yang moden adalah letakkan QR code dan bila orang scan boleh dapatkan senarai penuh rujukan yang digunakan untuk menghasilkan poster tersebut. Jadi itu saja untuk video ni. Bukan saya nak kecam KKM ke apa, je sebagai teguran sebab mereka adalah badan kerajaan yang luas dan berperanan penting dari segi pendidikan kesihatan dalam masyarakat. Jadi langkah yang seharusnya patut diambil lah untuk pastikan misinformation ataupun salah faham ini tidak tersebar dan menyebabkan orang rasa macam ragu-ragu dan hilang kepercayaan terhadap KKM. Alright, harap anda mendapat sesuatu daripada video ni. Tekan like kalau anda belajar sesuatu dan kalau anda berminat video macam ni, boleh tekan subscribe. Alright, itu saja untuk video kali ini. Semoga kita jumpa lagi. Sekian.